لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan bersiaran secara langsung dalam daurah, dalam talian kita. Iaitulah bagi membincangkan risalah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dalam masalah qada dan qadar. Jadi risalah ini secara ringkas, risalah ini adalah risalah atau surat yang dituliskan atau ditulis oleh Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an sebagai satu jawaban lima katabahu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bagi menjawab apa yang telah ditulis oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an lamma kana 'ala al-Basrah, ketika mana Abu Musa Al-Asy'ari menjadi gubernur di Basrah, fi qaumin qibalahum, iaitulah berkenaan dengan satu isu yang timbul berkenaan dengan segolongan yang ada di Basrah ini, yatakallamuna fil qadari wa yakhuduna fihi bil batil. Mereka ni bercakap tentang qadar, tentang takdir, qada dan qadar, dan mereka menceburkan diri mereka ke dalam masalah ini dengan perbincangan yang batil, yang tidak berteraskan kepada wahyu, Harap tak ada isu dengan live ni, suaranya clear, tidak ada sebarang komen-komen untuk saya sembang-sembang. Terus. Jadi fakataba ilaihi Umar radhiyallahu an, maka Umar radhiyallahu an telah menulis risalah ini fi itsbatil qadar, pada mengisbatkan qadar, wan nahyi anil khawdi fih, dan supaya tidak, dan larangan daripada menceburkan diri secara batil di dalamnya. So surat ini adalah dia satu surat sebenarnya yang ditulis oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan sumber surat ini dikeluarkan daripada kitab karangan Al-Hafiz Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Ishaq ibn Mandah, Al-Hafiz ibn Mandah rahimahullah, yang wafat pada tahun 470 Hijriah, dalam kitab beliau yang bertajuk Ar-Raddu ala man yaqul alif lam mim harf, risalah pada membantah golongan yang mengatakan alif lam mim itu satu huruf sahaja. Faqad rawaha bi isnadihi kamilah, Ibn Mandah telah meriwayatkan kitab dengan isnad yang sempurna dan tidak beri dalam kitab yang lain, kata Syekh Adil Al-Hamdani ini. Salah ini secara komplit atau dikeluarkan melainkan dalam kitab ini beliau telah mentahqiqkan kitab ini daripada nuskhah khatiyah, daripada makhtut, pada transkrip ataupun daripada manuskrip yang ada. Risalah ni bermula dengan qala Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Mandah rahimahullah, berkata Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Mandah rahimahullah ta'ala, akhbarana Muhammad ibn Abi Nasr qala akhbarana Tabrani qala hadathana Ali ibn Abdul Aziz qala hadathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath qala hadathana Abi عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إن قبلنا هاهنا أقوام يتكلمون في القدر. Dengan sanadnya daripada Abdul Rahman Ibn Mandah mengeluarkan daripada Muhammad ibn Abi Nasr, daripada At-Tabrani, daripada Ali bin Abdul Aziz, daripada Umar bin Hafs bin Ghiyath, daripada ayahnya Hafs bin Ghiyath, daripada Asim bin Abi Bahdalah, daripada Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah, bahwasanya Abu Musa Asy'ari telah menulis kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, inna qibalana hahuna aqwamun yatakallamuna fil qadar, bahwasanya di negeri kami ini di Basrah
telah ada golongan yang bercakap-cakap, telah membincang-bincang tentang qadar, yakni secara akal-akalan. Dan tidaklah perkara ini tidaklah hairan, kerana kita telah mengetahui bahawa kemudiannya golongan ini berterusan wujudnya mereka di zaman kemudian, apabila di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu munculnya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani muncul di Basrah kemudiannya, dan golongan inilah kemudiannya datang pula tabi'in, Yahya ibn Ya'mur dan rakannya, bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar bin Al-Khattab, berkenaan golongan ini. Lalu Ibnu Umar meriwayatkan kepada mereka hadis Jibril yang panjang itu, bagi mengisbatkan bahawa qadar, beriman dengan qadar adalah wajib dan termasuk rukun iman, dan mereka yang tidak beriman dengan takdir adalah kafir. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita kata dari sudut wujudnya golongan ini di Basrah bukanlah perkara yang pelik, dan puncanya seperti yang disebut dalam hadis Sahih Muslim itu, punca golongan ini muncul adalah kerana zahara qibalana qaumun yataqaffawna al-ilm ataupun yatafaqaruna al-ilm atau yataqaffaruna al-ilm, golongan yang memperdalamkan ilmu, yang mencari-cari ilmu. Jadi kalau kita tengok Ma'bad al-Juhani yang membawa akidah qadariyah, mengingkari takdir pun, dari segi hukumnya dalam riwayat, dia ni asalnya seorang yang thiqah, seorang yang dipercayai pada asalnya, tapi kerana membawa akidah yang menyimpang, akhirnya dia telah dihukum sebagai kafir. Na'udzubillah min zalik. Ala kulli hal, mereka ni golongan yang nak mencari ilmu, dan sebab itulah kita kata golongan qadariyah muncul daripada kalangan yang sebenarnya yu'azzimuna syara', golongan yang mengagungkan syara', membesarkan syara'. Dan tujuan mereka membincang tentang qadar ini kerana mereka melihat perlu dinafikan daripada Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara buruk yang berlaku dalam alam ini, supaya kekal Tuhan itu dilihat sebagai sisi baik, yang mana tidak terhasil atau tidak ada yang Allah Taala lakukan melainkan ianya adalah baik-baik sahaja. So mereka melihat perlu dinisbahkan kejadian-kejadian makhluk ini kepada selain Allah Taala. Kerana dia kata kalau kita nisbahkan kejadian makhluk kepada ciptaan Allah, maka atas apa hak makhluk mendapat pahala jika dia buat taat, dan atas apa hak makhluk mendapat dosa jika dia melakukan maksiat jikalau Allah Ta'ala yang mencipta amalan mereka. So ini adalah syubhat golongan qadariyah. Sebab itulah ulama salaf memberikan perhatian yang lebih kepada golongan qadariyah. Dan sebab itulah terdapat sekumpulan daripada kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah yang terjebak atau tersilap langkah dalam membincangkan masalah takdir ini, seperti disandarkan kepada seorang ulama tabi'in yang besar, Qatadah ibn Di'amah rahimahullah, yang mengatakan kullu syai'in biqadar illa al-ma'asi, semua perkara dengan qada dan qadar kecuali maksiat. Kita tak mungkin mengatakan Qatadah adalah pengikut aliran qadariyah seperti bawaan Ma'bad al-Juhani atau Mu'tazilah, sedangkan Qatadah kita ma'ruf adalah antara murid yang terdekat dengan Al-Hasan al-Basri, bahkan dinisbahkan kepada beliau, dialah yang menamakan Wasil ibn Atha dan Amru ibn Ubaid sebagai Mu'tazilah ketika mereka mengasaskan ajaran yang baru yang menafikan ajaran ahli sunnah wal jamaah daripada halaqah Al-Hasan al-Basri. So tak mungkin Qatadah yang sebegini jelas pemusuhan beliau dengan golongan qadariyah, kita nak pergi nisbahkan kata dia mengikut ajaran qadariyah. So itu tidak benar. Cumanya kita kata perkataan Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi ini datang dari segi dia nak menjawab syubhat golongan yang satu lagi, itu dipanggil sebagai Jabriyah. Kerana golongan yang menceburkan diri dalam qadar ini ada dua golongan secara batil maksudnya. Yang pertama golongan
Qadariyah yang menafikan, Qadariyatun nufat, Qadariyah yang menafikan takdir daripada Allah dan menyandarkan takdir kepada diri mereka sendiri. Bagi mereka, merekalah yang menentukan takdir mereka sendiri. Dan golongan yang kedua ialah Jabariyatul Muthbitah Al-Ghulat. Jabariyatu Ghulatul Muthbitah. Golongan Qadariyah ataupun Qadariyah Ghulatul Muthbitah. Qadariyah yang berlampau-lampauan dalam mengisbatkan takdir sehingga menafikan usaha dan ikhtiar pada makhluk. Lalu mereka menuduh apa sahaja amal dosa yang mereka buat, maka itu adalah benar kerana ianya takdir. Dan ini golongan kita panggil sebagai Al-Jabariyah, kerana mereka mendakwa mereka melakukan apa sahaja itu dipaksa oleh Allah, bukan atas kehendak mereka sendiri. Dan banyak yang terpengaruh dengan golongan Jabariyah ini datang daripada golongan ahli ma'asi. Mereka yang cuba nak berhujah dengan takdir untuk membebaskan diri mereka daripada maksiat. Dan ini juga berlaku di zaman Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, di mana telah dibawa kepada beliau radhiyallahu an seorang lelaki yang mencuri. Lalu dia kata, aku mencuri ini kerana takdir. Maka Umar mengatakan kepada beliau, demikian juga kami memotong tangan kamu, kami nak potong tangan kamu sebab mencuri ini dengan takdir. Jadi maknanya dia cuba nak mengelak daripada kena hukum dengan takdir. Ini juga salah. Ini juga fahaman yang silap. Adapun golongan Qadariyah, maka mereka ini golongan yang yu'azzimuna syara'. Mereka golongan yang hendak mengagungkan syariat atau nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi tersilap. Mereka sesat dari segi ta'zim. Mereka sesat dari segi ta'zim. Sesat kerana nak mengagungkan Allah Taala. Dan ini bukanlah benda yang pelik berlaku. Kita lihat golongan Mu'attilah, mereka yang menafikan sifat-sifat Allah juga. Sebenarnya tujuan mereka nafi sifat itu nak mengagungkan Allah Ta'ala lah. Tapi kita kata, macam kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kam min muridin lil khair lam yusibhu. Banyak orang nak benda baik tapi tak kena gaya, tak kena cara. Kan? Jadi dan demikian juga direkodkan pada zaman Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, semasa beliau pergi ke Baitul Maqdis untuk mengambil kunci Baitul Maqdis daripada pendeta ataupun Pope Kristian Rom. Pope Kristian, bila Umar memberikan khutbahnya, Umar menyebut tentang takdir, maka Pope tadi membalas, ataupun patriarch tadi dia membalas, dia kata Allah Taala tidak menyesatkan dan tidak tidak memberi hidayah. Maka Umar menjawab kepada dia, bahkan Allah lah yang telah menyesatkan kamu dan dialah yang akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Jadi maknanya jelas bahawa perbincangan tentang takdir ni memang telah ada bibit-bibitnya sejak zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini berpunca daripada pertembungan umat Islam dengan golongan Majusi ataupun daripada Farsi ataupun golongan Kristian daripada Syam. Yang mana mereka ini sebenarnya bekerja untuk menyekat dalam kalangan orang Islam. Sebab itu kita dapati Ma'bad Al-Juhani yang pembawa ajaran Qadariyah, dinisbahkan kepadanya dia mengambil fikrah ideologi ini daripada seorang lelaki bernama Sisawih ataupun Susan, yang mana dia ni dinisbahkan kepada Majusi dan juga Kristian. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dia ni orang yang datang nak menyebarkan syubhat dalam kalangan orang Islam. Dan dinisbahkan juga kepada golongan Ma'bad Al-Juhani ini. Mereka ini membaca kitab-kitab falsafah. Jadi kalau kita baca kitab-kitab falsafah yang terawal, tentu sekali kalau kita dapati di Iraq, di Syam, ada golongan-golongan yang menceburkan diri mereka dalam bidang falsafah seperti Sabi'ah Harran dan lain-lain. Dan mereka ini kalau kita tengok Sabi'ah Harran, akidah mereka memang mengambil, boleh kata 100% atau 99% daripada akidah Plato. Akidah falsafah Plato, yang mana pegangan mereka menafikan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dapat kita baca dalam kitab dalam buku
The Republic oleh Plato, yang jelas dia menafikan Allah Ta'ala mencipta amalan makhluk. Jadi dia bagi dia Allah Ta'ala ataupun Tuhan tidak mencampuri urusan amalan makhluk. Maka kita kata ini sedikit sejarah berkenaan dengan apa yang datang, kenapa surat ini datang adalah kerana kemunculan golongan Qadariyah. Dan datang dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza dzukira al-qadaru fa'amsiku." Bila mula dibincangkan tentang takdir, maka hendaklah kamu menahan diri, jangan kamu menjebakkan diri kamu bersama golongan ini. Dan telah datang banyak larangan-larangan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah daripada seseorang itu menceburkan dirinya ke dalam perbincangan takdir secara akal tanpa berpandukan wahyu. Sebab itulah disebutkan daripada ulama salaf, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusi umat ini. Kerana mereka mendakwa kata ada pencipta bagi manusia selain Allah Ta'ala, itulah makhluk mencipta amalan dirinya sendiri. So mereka ni nak macam majusi, yang mana akidah majusi juga akidah Qadariyah. Bagi mereka Ahura Mazda mencipta yang baik-baik, manakala Ahriman yang mencipta perkara-perkara buruk dan jahat. Jadi maknanya kita kata memang pemikiran Qadariyah telah sedia wujud dalam sebahagian agama-agama terdahulu, sama ada agama yang bukan kitabiyah, agama wasaniyah, dan agama kitabiyah juga terkesan dengan pemikiran ini, seperti ajaran Kristian ada yang Qadariyah, dan ada di kalangan mereka yang Jabriyah. Di kalangan Yahudi pun ada sebagian firqah Yahudi yang Qadariyah, dan ada sebagian Yahudi pula Jabriyah. Ali dia memberi kesan kepada pemikiran umat Islam apabila mereka tidak kukuh ilmu tentang akidah dan cuba hendak bercakap dalam agama ini dengan akal-akalan sendiri. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dan ada juga orang mengatakan punca perbincangan Qadariyah ataupun takdir ini sangat batil dalam Islam bermula pada tahun ataupun dengan ketika zaman-zaman peperangan antara Abdul Malik ibn Marwan dengan Khalifah Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu ataupun sebelumnya lagi, itulah daripada zaman Yazid ibn Muawiyah dengan Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu anhuma, apabila berlakunya kebakaran di Kaabah dan Kaabah terbakar dan runtuh, menyebabkan ada golongan yang mengatakan adakah ini berlaku dengan takdir ataupun tidak dengan takdir. So adalah banyak beberapa faktor, tapi kita kata walaupun kita kata mungkin tidak lari dari segi itu di antara perkara yang trigger persoalan tersebut. Tetapi kalau tidak ada kemasukan asing, pemikiran-pemikiran asing dalam kalangan umat Islam, tentulah tidak ada syak dan ragu lagi di sisi umat Islam bahawa kebakaran Kaabah itu berlaku dengan takdir Allah Ta'ala. Tidak mungkin ada orang Islam yang pergi nak kata ianya tidak berlaku dengan takdir, melainkan mereka ini golongan yang telah terjebak dengan pemikiran asing, pemikiran falsafah yang menyimpang. Ala kulli hal, kita dalam kitab surat Umar bin Al-Khattab ini, dan bagi mereka yang ada buku translation yang telah diterbitkan oleh Karya Peace, bolehlah juga merujuk terjemahannya yang mana bermula daripada muka surat 24, terjemahannya pada muka surat 24 ya. Dan di paparan skrin tuan-tuan dan puan-puan, saya telah kongsikan naskah daripada kitab Al-Jami' li Aqaid Ahli Iman wal Athar, Ahli Sunnati wal Athar, karangan Syekh Adil Al-Hamdan, yang merupakan asal punca bagaimana kitab ini telah diterjemahkan, diekstrak daripada kitab ini yang merupakan himpunan sejumlah matan-matan ataupun teks Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Syekh Adil Al-Hamdan hafizahullahu ta'ala. Jadi kata dalam surat itu, maka fakataba Umar, fakataba ilaihi, maka menulis kepadanya, yang siapa? Iaitulah Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dengan katanya,
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi menulis surat dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti mana juga surat-surat Nabi SAW dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itulah surat Nabi Sulaiman kepada Balqis. Allah Ta'ala menceritakan isi kandungannya. Sesungguhnya surat ini daripada Sulaiman, dan sesungguhnya isi kandungannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu meninggi diri dan datanglah menyerah diri kepadaku sebagai orang Islam. So kita kata sabit secara dalil yang sahih menulis Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan tulisan, dan terus kepada ayat daripada siapa kepada siapa, daripada siapa kepada siapa, dan tidak berhajat kepada hamdalah, puji-pujian, kerana hamdalah adalah untuk ucapan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ini adalah untuk ucapan. Tetapi kebanyakan ulama yang mengarang kitab, mereka suka untuk digabungkan kedua-duanya kerana berpandukan kitabullah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Allah Ta'ala memulakan Al-Quran dengan Bismillah dan Hamdalah, dengan Basmalah dan Hamdalah. Tayyib. Jadi surat ni kata, Min Abdillahi Umar ibn al-Khattab, Min Abdillahi Umar ibn al-Khattabi Amiril Mu'minin. Daripada hamba Allah Umar bin al-Khattab. So khalifah-khalifah Islam, dia tak pakai gelaran-gelaran yang besar-besar. Daripada Seri Paduka ke Maha Mulia, tak Maha Mulia, tidak ada. Mereka semua mengaku mereka adalah Abdullah, hamba Allah Ta'ala, yang berhajat kepada pertolongan Allah Ta'ala. Itu di antara tanda keimanan yang tinggi kepada takdir juga sebenarnya. Min Abdillahi Umar bin al-Khattabi Amiril Mu'minin. Cuma disebut jawatan pangkatnya ialah Amiril Mu'minin. Apa makna Amiril Mu'minin? Itulah ketua orang beriman, khalifah. Yang mana Umar bin Al-Khattab adalah khalifah Islam yang kedua selepas kewafatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau telah dibai'ah secara sah sebagai khalifah Islam oleh kaum muslimin, oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, dan beriman dan beriktikad bahawa Umar bin Al-Khattab adalah khalifah yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq, adalah termasuk di antara usul aqidah ahli sunnah wal jamaah. Ila Abdullah bin Qais al-Ash'ari, kepada Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an. Itulah siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Namanya Abdullah bin Qais al-Ash'ari, dan al-Ash'ari ialah nisbah kepada kabilah beliau. Dan kabilah al-Ash'ari, kabilah ini di asalnya daripada orang Yaman, dan dia kata amma ba'du. Jadi Abdullah bin Qais al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari ini ketika itu adalah gubernur bagi kota Basrah, kerana Iraq itu negara yang besar, maka pentadbirannya, pusat pentadbirannya dipecahkan dua, iaitulah Kufah dan Basrah. Kufah dan Basrah, sebab itulah disebut sebagai Aiqain, dua. Dan sesiapa yang, dan kemudiannya pada zaman-zaman selepas itu ada gubernur-gubernur yang dilantik menjadi gubernur yang menguasai kedua-dua bandar ini sekaligus, maka disebut sebagai Amir al-Iraqain, ataupun raja ataupun pemerintah bagi dua Iraq. Tapi kebanyakan zaman pentadbiran Islam, dua Madinah ini dilantik dua gubernur yang, dua kota ini dilantik dua gubernur yang berbeza bagi memudahkan urusan pentadbiran. So Abdullah Ibn Qais Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an adalah gubernur bagi Basrah, dan dia kata amma ba'du, adapun selepas itu, kata Umar bin Al-Khattab, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala abrama amrahu wa anfadha hukmahu wa qaddara masyiatahu wa akhadha bil hujjati ala khalqihi fima amarahum bihi min ta'atihi wa nahahum anhu min ma'siyatihi. Amma ba'du, iaitulah adapun selepas itu, sesungguhnya Allah telah memutuskan urusannya. Allah Ta'ala telah
memutuskan urusannya, abrama amrahu, melaksanakan hukumnya, menentukan kehendaknya serta menegakkan hujah ke atas para hambanya pada perkara ketaatan yang diperintahkannya dan perkara maksiat yang dilarangnya. Wa nahahum, dan dia telah mengambil hujah. Wa akhadha bil hujjati ala khalqihi, serta menegakkan hujah. Sebenarnya kita boleh kata dan dia telah mengambil janji atas makhluknya dalam perkara yang dia, yang Allah Ta'ala perintahkan makhluknya untuk lakukan daripada ketaatan kepadanya, dan apa yang dia larang mereka daripada maksiatnya. Sebab merujuk kepada firman Allah Ta'ala, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Itulah Allah Ta'ala telah mengambil janji daripada ketika mereka masih lagi di alam zurriyat. Allah Ta'ala keluarkan manusia seluruhnya daripada sulbi Adam. Kemudian Allah Ta'ala berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu, pencipta kamu? Kita semua telah menjawab, qalu bala syahidna, bahkan kami bersaksi. Supaya, kata Allah Ta'ala, an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, supaya kamu tidak ada alasan untuk mengatakan di akhirat nanti kami tak pernah tahu, kami tidak ada maklumat langsung berkenaan kewajipan untuk menyembah kamu, mentaati perintah kamu. Sedangkan Allah Ta'ala telah jadikan ubudiyah, perhambaan diri kita kepada Allah ini adalah fitrah, adalah sesuatu yang fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia sejak awal penciptaan mereka di atasnya. Tidak ada pengubahan bagi ciptaan Allah tersebut. Demikian itulah agama yang lurus. Maka pada perenggan yang pertama ini, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab memulakan, kita panggil dia ni sebagai bara'atul istihlal, kerana dia terus memulakan pemberitahuan asas kita dalam beriman dengan takdir. Iaitulah kita kena yakin bahawasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah pun abrama amrahu, telah pun melaksanakan perintahnya, wa anfadha hukmahu, dan telah melunaskan hukumnya, wa qaddara masyiatahu, dan telah menetapkan kehendaknya, dan telah juga mencipta manusia di atas fitrah yang dengan itu menjadi hujjah untuk dia menyuruh dan melarang mereka. Ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Jadi Tuhan kata, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja, tidak disuruh dan tidak dilarang? Sedangkan tujuan, Allah kata, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annana la turjun. Apakah kami menciptakan kamu ini sia-sia, tidak disuruh, tidak dilarang, sedangkan kamu akan dikembalikan kepada kami untuk dihitung amalan kamu dan dibalas perbuatan kamu. Dan itu adalah fitrah, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan kepada manusia sejak awal kewujudan mereka dalam zuriat, sebagai zuriat Adam alaihissalam lagi. So bagaimana mungkin mereka mengatakan mereka tidak tahu atau lalai atau cuai? Dan dalam beriman dengan takdir atau beriman dengan qadar ini, kita kena yakin bahawa inilah dia asasnya. Beriman dengan takdir itu dibina di atas apa yang kita sebut sebagai martabat takdir, martabat qada dan qadar. Itulah kita kata apa maksud beriman dengan takdir ni. Kalau kita boleh baca sedikit apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tadmir
Ini juga dapat dibaca oleh kita semua. Iaitulah dia kata wal ammal aslu tsani wa huwa at-tauhid fil ibadat al-mutadammin lil iman bil syar'i wal qadari jami'an fa naqul innahu la budda min al-iman bi khalqi Allah wa amrihi فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا حول ولا قوة إلا بالله وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر المقادير وكتبها حيث شاء كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. Perenggan ni Ibn Taymiyah kata perbahasan tajuk yang kedua, tajuk yang pertama dalam Tadmuriyah ialah perbincangan tentang tauhid wa sifat. Adapun perbahasan yang kedua masalah tauhid uluhiyah adalah ibadat yang mengandungi beriman dengan syarak dan juga takdir sekaligus. Maka kita katakan bahawa mestilah seseorang itu wajib beriman dengan penciptaan Allah dan perintah Allah. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Bagi Allah itulah suruhan, apa yang dia suruh dari segi hukum syarak, perintahnya, yang dia ujarkan, yang dia tuturkan, dan penciptaannya. Jadi Allah Ta'ala itu memiliki dua perkara. Amrun wa khalqun. Maha berkatlah Allah, pemilik, pemelihara, pencipta dan pentadbir seluruh alam ini. So kita kata beriman dengan takdir termasuk beriman di bawah rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan rububiyah Allah sebagai Rabbun. Allah sebagai Rabbul Alamin. Di mana dialah yang pencipta, dialah yang menentukan segala kejadian alam ini, bagaimana alam ni hendak berlaku, kerana alam ni milik dia. Dia yang menentukan bagaimana kejadian alam ini dari awalnya sehingga akhirnya. Maka wajiblah kita beriman bahawasanya Allah lah pencipta segala sesuatu dan Rabbnya, pemiliknya dan penjaganya dan pemiliknya, dan bahawa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki pasti berlaku, dan apa yang dia tidak kehendaki untuk berlaku pasti tidak akan berlaku sama sekali. Maka tiada daya dan upaya bagi kita melainkan dengan kehendak dan izin Allah. Dan Allah telah mengetahui apa yang akan berlaku sebelum ia berlaku. Dan Allah telah menetapkan takdir dan telah menulisnya di mana yang dia kehendaki. Seperti mana firman Allah Ta'ala, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahawasanya Allah itu sedia ada dia mengetahui apa sahaja yang berlaku di langit dan di bumi. Sesungguhnya inna dzalika fi kitab, semua itu telah disemat, telah direkod, telah ditulis oleh Allah Taala dalam kitab, dalam Al-Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan mudah bagi Allah. Dan dalam hadis yang sahih daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir makhluk sebelum dia menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Maksud menetap di sini menulis, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq. Allah telah menulis dalam Al-Lauhul Mahfuz takdir makhluknya 50,000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Sedangkan ketika itu arasnya masih lagi berada di atas, sudah pun berada di atas air. Arasnya sudah pun berada di atas air. So itu sisi yang pertama. Kita kena beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu sisi dia adalah Rabbul Kaun. Dia adalah pentadbir, pencipta, pengurus atur kejadian alam. Dari segi baiknya maupun buruknya.
ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. Dan wajib juga kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk beribadat kepadanya semata-mata, tiada sekutu baginya, seperti mana dia telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadat kepadanya. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata-mata. Dan dengan perkara ini Allah telah hantar Rasul dan telah menurunkan kitab-kitabnya. Kenapa Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menegaskan dua perkara ini? Beriman dengan takdir kauni, kejadian alam dan juga syarak. Kerana hakikatnya masalah takdir, masalah kekeliruan dalam takdir, macam kita dah sebut tadi, berpunca kerana orang tidak boleh nak comprehend, tidak boleh nak menghadamkan, tak boleh nak faham, dan tidak boleh nak buat, tidak boleh untuk melakukan tindakan koheren ataupun tidak nampak koheren, keharmonian, keberiringan dan kebersamaan antara Allah sebagai pencipta segala alam baik dan buruk dengan Allah sebagai Tuhan yang memerintahkan kita untuk menyembahnya. Jikalau kita taat, dia ancam, dia janji kepada kita dengan kebaikan, dan jikalau kita ingkar, dia ancam kita dengan azab. So masalah takdir ini adalah golongan Qadariyah dan Jabriyah, dia tak boleh nak faham bagaimana dua perkara ini boleh wujud beriringan. Bagaimana dua perkara ini boleh wujud beriringan. Aku buat dosa, dosa ini berlaku dalam takdir Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama aku akan diazab oleh Allah. Aku salat, aku buat amal salih, taat, ini juga takdir Allah, tapi Allah bagi aku pahala. So ini adalah the main issue yang berlaku pada awal Islam, pada Qadariyah yang awal, Qadariyah yang Islam. Sebab itu mereka ni golongan, bukan golongan yang sebenarnya hendak mengingkari kewujudan Tuhan. So beza dengan Qadariyah yang kita ada pada hari ini, yang mereka ni tujuan mereka timbulkan syubhat takdir adalah untuk mengingkari kewujudan Tuhan. Sedangkan kita kata tidak ada kaitan di antara isu takdir dengan isu kewujudan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kewujudan Tuhan bagi alam ini jelas dari dalilnya. Ini tidak dapat diingkari lagi. Cuma jikalau kita kata persoalan orang etis sekarang, kenapa ada Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang disifatkan dengan Rahmanun Rahimun, tetapi berlaku dalam alam ni bala bencana? Kenapa ada COVID-19? Kenapa ada tsunami? Kenapa ada gempa bumi? Kenapa ada Black Death? Dan kenapa ada orang miskin, orang sakit, orang yang hidup kebuluran, dan macam-macam lagi kejadian bala bencana dalam alam ni. So mereka tak boleh nak koherenkan di antara kewujudan bala bencana ini dengan sifat Allah Ta'ala yang Rahman, yang Rahim. Kerana mereka mengukur perbuatan Tuhan itu dengan ukuran akal dan nafsu dan syahwat dan pemikiran mereka sendiri sahaja. So maknanya mereka tak boleh nak comprehend, boleh nak faham, boleh nak mengharmonikan di antara dua isu ini. So kita kata permulaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia beritahu kepada kita bahawa kita wajib, seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah tadi, sama. So apa yang Ibn Taymiyah sebut dalam Tadmuriyah sebenarnya adalah elaboration bagi apa yang kita baca dalam risalah Umar bin Al-Khattab ini. Dan untuk sebelum kita melanjutkan bicara, kita kena faham bahawasanya beriman dengan takdir dalam Islam, apa makna takdir itu? Takdir ni konsep dia adalah kita kena faham, dia adalah 4 perkara. Iaitulah kita kena yakin bahawasanya Allah Ta'ala telah sedia mengetahui apa yang akan berlaku, apa yang dia nak buat dalam alam ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dia tahu itu, dia telah menulis dan merekodkan
dalam catatan yang disebut sebagai Al-Lawh Al-Mahfuz. So sebab itulah beriman dengan takdir ni dia ada dua darjat, dua peringkat. Yang pertama kita panggil peringkat sebelum berlakunya takdir. Kita kena yakin sebelum berlakunya apa saja yang berlaku dalam kejadian alam ini, ianya adalah maklum, diketahui, sedia diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apa yang Tuhan ketahui ini, Tuhan telah tulis dan catat dan rekodkan dalam Al-Lawhul Mahfuz. Ini adalah catatan asal. Catatan rekod asal. Ini adalah Ummul Kitab. Ini adalah Imamun Mubin. Walaupun kemudiannya catatan itu diperincikan lagi oleh Allah Ta'ala dengan perincian-perinciannya yang kita ketahui, seperti bila diciptakan janin dalam perut ibu, maka turunlah malaikat diperintahkan menulis takdir dari segi ajalnya, rezekinya, amalannya, dan adakah dia ahli syurga atau ahli neraka. 4 perkara. Ini adalah perincian daripada apa yang telah direkodkan secara umum, secara menyeluruh berkenaan dengan kejadian alam seluruhnya. Kemudian diperincikan buku khusus untuk setiap seorang daripada kita dan takdirnya. Nah, kemudian ada juga catatan harian para malaikat. Mereka mencatat apa yang kita buat. Kemudian apa catatan harian malaikat ini akan dibandingkan oleh malaikat di Al-Lawhil Mahfuz, dan mereka dapati sebenarnya apa yang kita lakukan ini telah pun tertulis, telah pun tercatat di Lauhul Mahfuz. Tetapi kenapa dicatat di Lauhul Mahfuz? Itulah kerana Allah telah sedia mengetahui. Allah mengetahui. Wa a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah Ta'ala, aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Jadi Allah telah mengetahui apa yang kita akan buat, apa yang kita akan pilih. Dan peringkat yang kedua ialah peringkat di mana takdir yang mengiringi atau bersamaan dengan berlakunya perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah kita ada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ia berlaku pada masa ia berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kehendak Allah itu apabila dia mengkehendaki sesuatu itu berlaku, maka dia berkata pada waktu dia hendak berlaku itu, jadilah, maka jadilah perkara tersebut. So di sana ada kehendak Allah, al-masyiah, iaitulah kehendak Allah untuk benda itu berlaku sekarang, dan ada apa yang kita sebut sebagai al-khalq, penciptaan. Maka Allah yang cipta dengan kalimahnya kun, jadilah, maka ianya jadi. So ini adalah peringkat-peringkat beriman dengan takdir. So kita kena beriman bahawasanya semua kejadian alam ini telah sedia diketahui oleh Allah secara azali, dan Allah Ta'ala telah pun menulis. Dan kita kena beriman dan yakin bahawasanya apa sahaja yang berlaku dalam alam ini, baik dan buruk, perbuatan kita, perbuatan sesiapa sahaja, tangan kita bergerak, mata kita berkedip, jantung kita berdegup, kita berjalan, kita salat, kita puasa, kita bantu orang, kita buat maksiat, kita berbuat dosa, nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semua ini adalah berlaku dengan masyiah, kehendak kauni Allah Ta'ala, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ini secara asas masalah takdir yang telah sepatutnya kita fahami dan kita baik, bila kita dah faham bahawa semua yang berlaku dalam alam ini adalah berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak berlaku dalam dunia ini, dalam alam ini, apa kejadian pun, walaupun sebutir biji sawi tumbuh atau tidak tumbuh, sebutir nasi masuk ke dalam mulut kita atau tidak masuk ke dalam mulut kita, melainkan telah ditetapkan. Kita makan nasi sepinggan, 2 pinggan, kita tak tahu berapa butir nasi masuk. Tetapi kita kena yakin Allah Ta'ala la ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak lenyap, tidak lebur daripada ilmu Allah itu walaupun seberat satu mithqal dzarrah di langit maupun di bumi. Semuanya
dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tahu? Sebelum ia berlaku lagi. Sebelum Allah Ta'ala cipta, Allah telah sedia mengetahui ilmu Allah yang azali dan abadi. Allah telah ketahui. Dan dia telah rekodkan berdasarkan apa yang dia tahu di dalam Al-Lawh Al-Mahfuz. Kemudian apabila perkara sampai waktu dan ketikanya perkara itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk berlaku, so kita kata masyiah, kehendak Allah Ta'ala dia ada dua sisi. Kehendak sebelum sesuatu itu berlaku, untuk ia berlaku pada datang. So Allah Ta'ala ada kehendak untuk sesuatu itu berlaku pada masa akan datang. So itu kehendak yang azali. Kehendak yang azali. Dan di sana ada kehendak baharu yang berulang, yang berlaku kali kedua. Iaitulah ketika perkara itu berlaku, sampai waktunya yang Tuhan hendaki pada asal untuk berlaku, maka Tuhan laksanakan. Tuhan laksanakan. Dan bila Tuhan laksanakan, maka kita yakinlah apa yang berlaku itu hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak kira benda itu baik atau buruk, sihat atau sakit, kaya atau miskin, gembira atau sedih. Innahu huwa wa aqna. Semua itu adalah daripada firman Allah Ta'ala telah menyatakan kepada kita semuanya itu adalah takdir suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, itu Ibnu Abbas kata, kullu syai'in biqadar hatta wad'ika yadaka ala khaddika. Semuanya berlaku dengan takdir, termasuklah engkau meletakkan tangan engkau di pipi engkau pun adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, innallaha yasna'u kulla sani'in wa sun'atahu. Allah Ta'ala lah yang mencipta, yang membuat segala pembuat dan apa yang dia buat. Maksudnya perbuatan kita. Allah lah yang mencipta tangan, dan Allah lah yang mencipta pergerakan tangan. Allah lah yang mencipta mata, dan Allah lah yang mencipta pergerakan mata, penglihatan. Allah yang mencipta mulut dan lidah, Allah lah yang mencipta pergerakan mulut dan lidah semasa kita bercakap. Jadi semuanya berlaku dengan ciptaan Allah Ta'ala. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada dalam alam ini kejadian yang berlaku di luar daripada kehendak Allah. Tidak mungkin ada sesuatu yang Allah tak nak yang berlaku, tetapi makhluk lawan Tuhan sampai ia jadi. Dan tak mungkin juga dalam alam ni ada sesuatu perkara yang makhluk memang tak nak ia jadi. Ataupun kita kata seorang itu tak mau buat satu benda, tetapi Tuhan paksa heret dia buat benda tersebut. Juga tidak ada. Semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ia berlaku mengikut skrip, mengikut catatan yang telah Allah Ta'ala tulis. Bagaimana dia nak alam dia ini, kepunyaannya ini berlaku. Bagaimana alam dia ini berlaku. Baik. Maka di sini timbul beberapa persoalan tentang takdir. Bila kita dah faham takdir itu begitu rupa, di sinilah yang akan nanti muncul persoalan-persoalan. Kalau dah begitu, macam mana dengan dosa dan maksiat? Bagaimana dengan amal taat? Kenapa diberi pahala? Kenapa diberi dosa? Maka di sinilah ada dua jawapan. Yang dua jawapan ini menafikan semula takdir. So yang kita tadi, ini adalah zahir Al-Quran dan Sunnah macam ni. Siapa yang baca Quran, baca hadis, dia akan faham macam tu. Dia akan faham macam yang kita sebut tadi, 4 martabat takdir tadi. Hak ni memang telah disebut oleh Al-Quran, oleh Sunnah macam itu. Kemudian ada golongan, datang persoalan pula, kalau begitu kenapa kita dibalas atas perbuatan kita? Ini persoalan yang kita kata tadi. Maka kita kata dalam menjawab persoalan ini, mereka bercempera balik. So ada golongan Qadariyah yang menafikan takdir. Dia kata sebenarnya apa yang kita faham daripada Al-Quran, Allah Ta'ala lah yang mencipta, Allah Ta'ala lah yang menentukan semua kejadian. Dia berkata yang ni sebenarnya kita kena takwil. Itu point dia. Sama lah konsep dia macam sifat Allah Ta'ala.
So kita faham Allah laisa kamithlihi syai'. Allah laisa kamithlihi syai'. Kan? Tetapi tiba-tiba Al-Quran kata wa huwas sami'u al-basir. Dia juga Maha mendengar dan melihat. So macam mana kita nak koherenkan di antara dia tak sama dengan makhluk tapi dalam masa sama dia mendengar dan melihat dan makhluk juga mendengar dan melihat. So ada golongan dia kata sebenarnya yang mendengar dan melihat ni tak betul. Yang betul adalah laisa kamitslihi syai'. Maka kita takwilkan sifat. Ada golongan pula kata sebenarnya yang betul ialah dia mendengar dan melihat. Adapun laisa kamitslihi syai' ini majazi, maka kita tashbih. Na'udzubillah min zalik. Kedua-dua jalan ni tak betul. Maka demikian juga isu yang berlaku dalam takdir. Dia adalah poin yang sama. So, golongan Qadariyah melihat ayat-ayat ini lalu dia kata, so kalau dah macam itu, disebabkan Tuhan juga mengatakan kita ini ada usaha, manusia ada ikhtiar, ada usaha, kita buat semua ni dengan usaha kita, jazaan bima kanu ya'malun, balasan atas apa yang kita buat, atas apa yang kita usahakan, atas apa yang kita kerjakan. Tilkal jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun, itulah syurga yang kamu warisi disebabkan apa yang kamu kerjakan di dunia itu. Dan Allah Ta'ala dah janji ancaman azab, azab kuntum ta'malun, kenalah juga azab atas perbuatan kamu, menunjukkan kata kita ni ada kehendak, ada kudrah, ada iradah sendiri. So apa Qadariyah kata? Qadariyah kata sebenarnya ayat-ayat yang mengatakan Allah menyesatkan, Allah memberi hidayah, Allah membantu, ini semua adalah majaz. Jadi kita kena takwil. Itu pendapat Qadariyah. Pendapat Jibriyah pula, dia terbaliklah. Dia kata sebenarnya yang betul itulah dia. Yang betul adalah Allah Ta'ala yang menentukan, mentakdirkan. Adapun ayat yang mengatakan kita ni ada usaha, kita ni ada amalan, kita ni buat sekian-sekian, ini adalah majaz. So yang ni kita kena takwil. So dia balik kepada isu takwil, majaz, takwil. Ini dua taghut ilmu kalam. Tayyib. So Ahli Sunnah wal Jamaah pula macam mana? Ahli Sunnah wal Jamaah sama juga macam kita belajar dalam Tauhidul Asma' wa Sifat. Ahli Sunnah kata kami tak ada masalah untuk mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk tapi dia ada sifat kesempurnaan. Sifat sempurna, mendengar dan melihat. Dia berkuasa, dia ada kehendak, dia ada kehidupan, dia ada kewujudan. Tak sama dari segi apa? Tak sama dari segi tahap. Walillahil mathalul a'la. Sifat sempurna Allah tahapnya yang tertinggi. Walillahil asma'ul husna. Nama Allah nama yang paling indah. Makhluk walaupun ada pendengaran tapi pendengarannya berada pada grade tahap yang paling rendah. Tidak boleh menyamai pendengaran Allah Ta'ala dari segi specialty, dari segi khususiah, dari segi ciri-ciri istimewa. Itu dalam Tauhidul Asma' wa Sifat yang telah kita selalu belajar. So, praktikkan dalam masalah takdir. Praktikkan dalam masalah takdir. So, Ahli Sunnah wal Jamaah kata, macam tu juga kaedah kami. Tidak ada kontradiksi di antara ayat yang mengatakan Allah lah yang menentukan, Allah yang mencipta, semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Sebab Allah Ta'ala seperti mana dia himpunkan di antara tanzih dengan isbat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, Allah juga himpunkan dalam ayat yang sama pada ada kehendak, ada kehendak. Allah Ta'ala kata liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Bagi barang siapa di kalangan kamu yang hendak istiqamah di atas ketaatan. Dan tidaklah kamu berkehendak, melainkan Allah lah yang berkehendak terlebih dahulu. Itulah sekalian, Tuhan sekalian alam. Ayat ini, Tuhan isbat kehendak dia, kehendak makhluk, perbuatan makhluk. Tuhan kata liman syaa, bagi sesiapa dalam kalangan kamu yang berkehendak, ay yastaqim, untuk istiqamah.
Siapa yang nak istiqamah? Makhluk. So ayat ni isbat manusia, makhluk seluruhnya ada kehendak dan makhluklah yang melakukan. Yang istiqamah tu makhluk. Kalau yang buat maksiat tu pun makhluk. Tetapi kehendak makhluk ini didahului oleh kehendak Allah. Maknanya Allah Ta'ala lah yang telah berkehendak untuk perkara itu berlaku sebelum ia berlaku dan telah ditulis 50,000 tahun sebelum ia berlaku. Tayyib. So memandangkan Allah terhimpunkan semua perkara ini dalam dua ayat yang tidak jauh beza, berturut-turutan. Ayat ini walaupun dua ayat tetapi dia maknanya bersambung. Liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa insyaallah rabbul alamin. Dua ayat, tapi ayat ni seolah-olah satu ayat sebab dia maknanya bersambung. Seperti mana ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, walaupun ayat itu lebih jelas sebab dia dalam satu perengat ayat yang sama. So kita kata naqul bi taufiqillah taala, sebagaimana tidak ada kontradiksi dengan ayat ini, kita kena faham betul-betul apakah bahagian Tuhan dan apa bahagian makhluk. Apa bahagian Tuhan dan apa bahagian makhluk. Antara isu yang kita nak kena faham, untuk kita lebih faham masalah ini, ialah kita kena faham yang pertama, Allah Ta'ala dia ada sifat ilmu, dia ada sifat kehendak, dia juga ada sifat hikmah. Hikmah. Apa makna hikmah? Allah Ta'ala tidak mencipta makhluknya melainkan yang layak dan sesuai. Alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Bila orang musyrikin pertikai, kenapa orang ini dapat hidayah? Ahaula'i mannallahu alaihim min bainina. Orang musyrik kata, pasal apa Tuhan bagi kurnia keimanan kepada orang-orang yang miskin, orang yang susah daripada kalangan pengikut Muhammad? Pasal apa tak bagi kepada kami, pembesar-pembesar Quraisy? Apa Allah Ta'ala jawab? Alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih mengetahui siapa yang syukur, siapa yang bersyukur dengan nikmat kurnianya. Jadi Allah yang paling tahu siapa yang layak. Dan Allah Ta'ala kata, Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katalah olehmu wahai Muhammad, setiap orang daripada kamu akan beramal mengikut frame yang telah ditetapkan baginya. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum, maka Tuhan kamu a'lamu, lebih mengetahui, biman huwa ahda sabila, siapa yang paling mengikut petunjuk Tuhan, siapa yang paling layak. So Allah Ta'ala dalam perbuatan dia Azizun Hakim. Sebab tu dalam surah Al-Insan kita baca pagi tadi dalam rakaat kedua sembahyang subuh, Allah Ta'ala kata, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Dan kata haula yuhibbuna al-'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila nahnu khalaqna wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a minkum faman syaa'a ittakhadha rabbi sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah. Allah kata tidaklah berkehendak, wa ma'una illa an yasha' Allah, tidaklah kamu berkehendak melainkan Allah Ta'ala berkehendak dahulu. An yasha' Allah, Allah Ta'ala juga berkehendak untuk jadi, barulah jadi. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Tuhan kata betul. Apa yang berlaku, apa yang kamu nak jadi takkan jadi melainkan aku yang nak bersamaannya. Kalau aku tak nak, kamu seorang nak, tak jadi. Kalau aku nak, kamu tak nak, jadi juga. Itu maksud. Tetapi kamu kena ingat, aku ni bila aku nak jadi satu benda, aku ni maha mengetahui. Apa yang hampa tak tahu, yang hampa tak nampak.
hakiman, aku bijaksana, aku cerdik. Aku tidak buat benda tu suka-suka. Aku tahu mana yang patut, mana yang layak, mana yang dapat tempatnya. Siapa yang layak dapat nikmat Islam? Siapa yang tak layak dapat nikmat Islam? Siapa yang layak diberi hidayah? Siapa yang layak dapat kesesatan sahaja? Okay. Innallaha kana aliman hakima. Tuhan kata apa? Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah masukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Yakni bimbingan hidayahnya yang membawa dia ke syurga. Jadi, hidayah ni Tuhan bagi kepada siapa dia kehendaki, tetapi terikat dengan hikmah, kebijaksanaan. Dan Tuhan kata apa? وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Adapun orang yang zalim, maka Tuhan kata kami sediakan baginya azab yang pedih. Azab yang pedih untuk siapa? Orang yang zalim. Pasal apa Tuhan tak kata orang yang soleh dia masukkan di bawah rahmatnya? Allah tak kata yudkhilu man yasha. Tuhan kata dia masukkan siapa yang dia kehendaki. Awak dia tak kata yudkhilu salihina fi rahmati. Tetapi pada ayat azab Tuhan kata wadh-dhalimina, adapun orang yang zalim kami masuk ke dalam azab yang pedih. Sebab supaya orang yang buat amal soleh perasan. Jangan rasa dialah yang sebenarnya solat, puasa, zakat itu semua dengan kudrat dia sendiri. Tak. Sebenarnya kamu boleh solat, kamu boleh puasa. Ini semua Tuhan yang izinkan. La hawla wa la quwwata illa billah. Bila dengar muazzin kata dalam musim kita ni, sallu fi buyutikum, salatlah kamu di rumah kamu. Kita jawab apa? La hawla wa la quwwata illa billah. Kan? Pasal apa? Pasal kita tak boleh nak solat di rumah kita ni melainkan dengan kehendak Allah. Sama juga dulu masa muazzin panggil pergi masjid, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pasal apa la hawla wa la quwwata illa billah? Bukan nak boleh pergi masjid melainkan Allah Taala tolong. Kita akan jelaskan. Kan? Jadi Tuhan kata man yasha, dia kehendaki. Supaya jangan kamu orang yang ibadat ni perasan. Adapun yang Tuhan azab, Tuhan bagi tahu siap dia tak zalim. Tuhan bukan azab sesiapa yang dia suka. Sesiapa yang dia nak ikut rambang rawak itu bukan. Tetapi yang Tuhan azab itu memang layak padan dengan muka, kena batang hidung. Serve you right. Memang kenalah pada tempatnya. Sebab mereka ni memang orang yang zalim. Orang yang zalim maksudnya apa? Tak guna kemudahan yang Tuhan bagi. Tak guna kemudahan yang Tuhan bagi untuk mengikut hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. So Allah Ta'ala kita kata dia hikmah. Dia hikmah. Dan kemudian persoalan yang kita kena tahu dalam qada dan qadar dia ialah kehendak Allah Ta'ala, masyiah Allah Ta'ala. Kehendak Allah dia ada dua. Pertama iradah. Yang kedua masyiah. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak supaya kamu mudah, senang. Allah tak nak kamu susah, payah. Ma yuridullahu apa nama Tuhan kata, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dalam perintah pensyariatan puasa. Dalam Al-Quran kalau kita perhati, iradah Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala ni, kalimah iradah, arada, yuridu, dia ada dua benda yang Tuhan nak dari sudut hukum hakamnya. Hukum hakamnya. Yang kedua, dari segi perbuatan dia sendiri. Hukum hakam Tuhan, yang Tuhan suruh, ini jangan kamu buat, ini kamu kena buat. Buat begini, jangan buat begini. Yang ini bukan Tuhan yang nak buat. Tuhan nak kita buat. Tuhan nak kita buat. Kita yang buat, bukan dia buat. Allah Ta'ala kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan. Siapa cipta? Tuhan. Tuhan cipta jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepadaku.
Ini supaya aku nak suruh mereka buat itu dan aku nak larang mereka daripada buat ini. So Tuhan nak siapa solat? Kita solat. Tuhan nak siapa puasa? Kita puasa. Tuhan nak siapa yang tidak melakukan dosa, tidak berzina, tidak minum arak? Kita. Bukan Tuhan yang nak solat. Bukan Tuhan yang nak puasa. Okey. Adapun kalau datang kalimah sya'a, masalahnya kalimah masyiah, yang ini khusus digunakan untuk apa yang Tuhan nak buat. Dan kadang-kadang kalimah arada yuridu juga digunakan untuk apa yang Tuhan nak buat. Man yuridillahu man yuridu apa nama Allah kata, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Siapa yang Allah nak bagi bimbingan padanya pada Islam, Allah lapangkan dadanya kepada Islam. Siapa yang Allah nak sesatkan, Allah sempitkan dadanya daripada Islam, seolah-olah dia sedang naik ke atas ke langit. Maka dadanya makin lama makin sempit sebab kurang oksigen. So, kita ada dua benda. Pertama, Allah nak kita buat. Kedua, Allah nak dia nak buat. Dia nak buat. So, apa yang Allah nak buat, dia nak buat, yang kita panggil masyiah kauniyah, iradah kauniyah. Kehendak Tuhan tentang kejadian yang ini mesti jadi. Masya Allahu kan. Apa yang Allah nak jadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan tak nak, pasti takkan jadi. Yang Tuhan tak nak buat, takkan jadi. Yang Tuhan nak buat, pasti jadi. Adapun solat, puasa, zakat, kita kata habis tu Tuhan nak dia solat, pasal apa dia tak solat? Tak. Kita kata Tuhan nak dia solat, pasal tu dia tak solat. Macam mana kita nak faham tu? Pasal Tuhan bukan nak Tuhan yang solat, Tuhan nak dia yang solat. So kita kata iradah syar'iyah. Yang kedua ni dia panggil iradah syar'iyah. Kehendak Tuhan berkaitan suruhannya, larangannya yang dia nak kita makhluk buat. Yang ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Jadi ada orang, Tuhan suruh dia solat tapi dia tak solat. Tuhan suruh dia masuk Islam tapi tak masuk Islam. Tuhan suruh dia tinggal zina tapi dia zina. Na'udzubillah min dzalik. Pasal apa? Pasal dia nak buat benda tu. Walaupun Tuhan tak suruh dia buat, Tuhan tak mau dia buat. So itu iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah yang ni yang berkaitan dengan redha Tuhan. Mana yang Tuhan suruh secara syar'iyah, yang ni Tuhan redha, Tuhan cinta, Tuhan sayang. Kan? Adapun yang Tuhan nak buat, maka yang Tuhan nak buat ni tak mestinya Tuhan suka. Tak mestinya Tuhan redha. Tak mestinya Tuhan cinta. So kita kena bezakan dua jenis iradah ini dan hubungannya dengan kecintaan dan keredaan Tuhan. Bukan semua benda yang Tuhan buat dalam alam ni Tuhan redha, Tuhan suka. Tetapi apa yang Tuhan suruh kita buat, ya Tuhan redha dan Tuhan suka. Dan apa yang Tuhan larang kita buat, memang dia benci dan dia murka. Dia benci ataupun dia murka. Taib. So ini dua benda kita kena faham. Kena clear. Kena clear. Iaitulah Tuhan, yang pertama dia hakim, berhikmah. Yang kedua, kena faham beza di antara iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Taib. Baru kita boleh masuk di perangan yang ketiga. Apa perangan kita kata? فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا صَرَهُ وَإِذَا أَبْغَضَهُ خَذَلَهُ جعلنا الله وإياك من عباده المنصورين العاملين بطاعته. Apabila Allah cintakan seorang hamba, Allah bantu dia. Dan bila Allah benci dan murka kepada seorang hamba, Allah khazalahu, Allah tinggalkan dia, Allah biarkan dia. Semoga kita dijadikan Allah dan kamu juga daripada kalangan hamba-hamba Allah yang dia bantu, yang beramal dengan ketaatannya. Allahu Akbar. Inilah kita kata kalau mengaji kitab salah ni macam inilah.
Kita nampak sebaris dua, tapi elaborationnya memerlukan risalah tadmuriyah, memerlukan Syifa'ul Alil. Hakikatnya kita kena belajar berjilid-jilid kitab untuk menerangkan maksud. Tapi ulama salaf, mereka diberi jawami'ul kalim sebab mereka belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mereka faham gaya bahasa Nabi. So mereka bercakap pun macam gaya bahasa Nabi juga. Kalimahnya sedikit tapi maknanya luas. Jadi poin nombor 3 ni, apa makna dia nak habaq? Dia nak habaq kata, bila kita dah faham masalah yang kita sebut tadi, iradah syar'iyah, iradah kauniyah, Tuhan maha hikmah, baru kita nak boleh cerita poin nombor 3 ni, cerita pasal apa? Masalah yang paling crucial dalam isu qada dan qadar ialah masalah al-hidayatu wal-idlalu. Apa makna hidayah? Yakni apa? Bimbingan Allah dan penyesatan daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata tadi, kita dah baca, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah nak bagi dia hidayah, Allah lapangkan dadanya kepada Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang Tuhan nak sesatkan dia, maka Tuhan sempitkan dadanya seolah macam dia kehabisan oksigen orang yang naik ke atas. Tak bawa. Tak. Jadi, kalau dah Tuhan yang bagi hidayah dan sesat, kenapa kita yang sesat? Kita yang na'udzubillah min zalik, kita tak nak sesat lah. Orang yang sesat dihukum oleh Allah Ta'ala dengan neraka, dan orang yang buat ta'at, as'adullaha an nakuna minhum, orang yang buat ta'at diberi pahala. Allahu Akbar. Mudah aja jawapan dia naknya, bukan susah pun. Tapi Qadariyah, Mu'tazilah dengan Asy'ariyah ni buat teruk. Buat teruk. Pasal apa buat teruk? Pasal malas baca hadis. Mereka boleh pergi baca kitab Aristotle, baca kitab Pluto ke apakah. Yang kitab tu pun tak ada sanad, kita pun tak tahu siapa salin, siapa tulis, entah betul entah tidak. Kan? Aristotle tu pun entah wujud entah tidak. Wallahu alam. Kita pun maksudnya kita taklah mengingkari kewujudan dia. Tapi dari segi kalau kita gunakan kaedah yang sama digunakan oleh ulama ahli kalam untuk menafikan hadis, sebenarnya apa yang mereka pakai lebih ternafi lagi. Kan? Jadi mereka tak nak pakai hadis ahad lah, ayat Al-Quran ni adalah zahir yang terdedah kepada takwil lah. Mereka tak boleh faham. So kita kata mudah saja. Jawapan ni bukan, benda ni tak boleh guna. Takdir macam takdir, kita kena ingat. Bila kita bincang dengan takdir, ni teologi. Isu tentang Tuhan. So bila kita balik kepada prinsip asas Tuhan, kena guna wahyu. Apa wahyu kata? Nabi SAW dah bagi tahu, dah terang dekat kita macam mana hubungan amalan kita dengan takdir. Ditanya kepada Rasulullah SAW, adakah telah diketahui ahli neraka dan ahli syurga? Nabi kata ya. Maka sahabat, afanattakil wa nada'ul amal, apakah tidak patut kita berserah diri kepada takdir dan kita tak payah beramal, pandangan kita ni dah, siapa yang masuk syurga masih masuk syurga, siapa yang masuk neraka akan masuk neraka, so tak payah beramal, tunggu je lah, mati masuk neraka, masuk syurga. Nabi kata, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu semua, kerana setiap seorang kamu itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal sesuatu yang telah dia diciptakan untuk. Ayat dalam surah Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Allah Ta'ala kata, adapun barang siapa yang memberikan sedekah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, dan bertakwa dan membenarkan al-husna, maka kami akan mudahkan dia kepada jalan yang mudah. Jalan yang mudah, jalan ke syurga. Adapun sesiapa yang
bakhil, tidak mau bersedekah, dan wa amma man bakhila wastaghna, dan merasakan dirinya sudah cukup, tidak berhajat kepada Tuhan, tidak mau ikut perintah Tuhan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna. Kami mudahkan dia untuk beramal dengan amalan yang susah, amalan-amalan ahli neraka, buat maksiat dan dia masuk ke neraka. Allahu Akbar. Jawapan cukup mudah, simple. Apa dia yang Quran nak beritahu kita? Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Balad, Allah Ta'ala kata, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah ciptakan bagi manusia itu dua biji mata untuk dia melihat? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain, dan lisan dan dua bibir mulut untuk dia bercakap. Allah Ta'ala kata apa? Wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan baginya dua jalan, dua pilihan. Tayyib, di sinilah kita kena faham. Bila kita kata Allah Ta'ala mentakdirkan amalan kita, Allah Ta'ala takdirkan dosa, takdirkan pahala. Apa makna takdir? Takdir yakni Allah Ta'ala menciptakan kita untuk boleh buat taat dan boleh buat maksiat. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan ikhtiar. Seperti kata Syekh Al-Muallim, Allah ciptakan manusia ini sempurna, dan tidak juga diciptakan kita ni kurang. Memang diciptakan tidak begitu. Memang tak boleh buat apa, tak ada pilihan, bukan. Tapi kita ni pertengahan. Kita diciptakan tidak sempurna, tapi ada pilihan untuk menyempurnakan diri kita. Sebab itu kita diciptakan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian maknanya apa? Makna manusia ni ada pilihan. Jadi Allah Ta'ala, dia bagi kita kemampuan untuk buat apa? Kemampuan untuk kita buat taat dan kemampuan untuk kita buat maksiat. Tuhan tak cipta kita untuk taat saja. Tuhan tidak cipta kita untuk maksiat saja. Jadi kita kena faham. Kita kena faham. Jangan jadi macam Qadariyah yang faham kata Tuhan cipta manusia ni untuk taat saja. So bila manusia buat maksiat, maknanya manusia telah melawan kehendak Tuhan. Itu kalau Qadariyah. Ataupun kita jadi macam Jabriyah. Jabriyah ni sebenarnya kita ni dipaksa. Kita tak ada kehendak, tak ada iradat, tak ada qudrat. Kita tak nak buat apa pun, tapi Tuhanlah yang heret kita buat itu, buat ini. Kita kata salah. Tuhan ciptakan bagi kita mata untuk boleh melihat. Melihat apa? Melihat baik dan melihat buruk. Kedua-duanya takdir. Allah Ta'ala ciptakan kaki. Kaki tu boleh pergi mana? Boleh pergi masjid, boleh pergi disko. Dua-dua boleh pergi. Kalau ciptakan tangan, tangan tu boleh bagi sedekah, boleh ambil rasuah. Dua-dua boleh. Dia tak ada satu arah. Dia bukan one way, dia two way. Wa hadainahu najdain. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kita bimbingan dan hidayah. Hidayah ni ada dua yang kita kena tahu. Pertama, hidayah irsyad, bimbingan. Hidayah panduan, irsyad. Apa dia hidayah irsyad? Hidayah irsyad ni pertama, Tuhan katakan kita alam naj'al lahu ainaini wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Iaitulah Allah Ta'ala jadikan bagi kita ini panca indera. Di antara panca indera yang utama ialah penglihatan, pendengaran dan juga akal. Akal. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Katakanlah wahai Muhammad, dialah yang telah menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan jantung hati, jiwa, akal. So yang ni Tuhan bagi sama kata. Sesiapa yang
tidak dapat hidayah yang bentuk ini. Apa dia hidayah bentuk ini? Dia mungkin lahir buta, pekak, orang cacat, orang gila, tak ada akal, terencak akal. Yang ini sebab tu syarak panggil dia tidak mukallaf. Dia tak disuruh, tak dibebankan dengan syariat. Orang gila, dia kena qada puasa ke? Tak kena qada puasa. Yang kan, sebab dia gila. Dia bukan kena qada puasa. Kan? Pasal Tuhan dah jadikan dia begitu. Tak wajib solat, kita tak disuruh solat. Bahkan tak sah pun solat daripada dia. Tak sah solat pun daripada orang gila. Puasa, tak boleh puasa. Allahu Akbar. Rahmat Allah Ta'ala. Dan yang kedua, Rasul. Allah Ta'ala kata, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan kami tidak akan mengazab sehinggalah kami utuskan Rasul. So, datang Rasul, bawa hujjah. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini untuk aku memberi amaran kepada kamu dan sesiapa juga yang sampai baginya Quran. Sebab itulah orang yang tidak sampai kepadanya wahyu, macam ahli fatrah, yang tak sampai padanya Rasul, maka dia juga diberi uzur. Arba'atun yudluna ala Allahi bil hujjati yawmal qiyamah. Dalam hadis Al-Aswad Ibn Sari' Nabi SAW bersabda, 4 golongan yang akan memberi hujjah di pada Allah di kiamat. Orang yang tidak ada akal, orang tua yang telah nyanyuk, kanak-kanak yang masih kecil, dan orang yang tidak sampai padanya Rasul, ahli fatrah. So mereka ni tidak terus diazab oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan uji dulu, Allah Ta'ala akan buktikan. Bila ditanya kepada Nabi SAW tentang atfalul musyrikin, anak-anak orang musyrikin, apa nasib mereka? Nabi kata, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui apa yang mereka akan kerjakan jikalau mereka besar. Sebab Allah Ta'ala, ilmu Allah bukan sahaja ilmu yang telah lalu, ilmu yang sedang berlaku, bahkan apa yang tidak berlaku, kalau ia berlaku, bagaimana ia berlaku. Tetapi itu pun Allah Ta'ala tak akan terus hukum mereka dengan ilmunya. Allah akan zahirkan kepada khalayak ramai di mahsyar nanti apa yang dia ni akan buat dengan diuji, dengan disuruh masuk ke dalam api. Jika dia taat, maka dia selamat. Kalau dia ingkar, terbuktilah dia sebenarnya orang yang ingkar dan akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah Ta'ala telah bagi kepada kita hidayah, pendengaran, penglihatan dan juga akal untuk berfikir. Allah hantar Rasul. Kan? Allah jadikan anggota tubuh badan kita ni boleh bergerak ke arah taat dan ke arah maksiat. Baik. Sesiapa yang menggunakan qudrah, iradah yang dicipta oleh Allah Ta'ala kepada kita ini untuk mengikuti suruhan Allah, untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka datang hidayah yang kedua. Apa hidayah yang kedua? Hidayatut taufiq. Hidayah taufiq. Hidayah bimbingan. Hidayah tambahan. Yang ini yang Allah Ta'ala akan tambahkan lagi kemampuan kita. Allah akan mudahkan kita untuk buat amal taat. Yang ni Tuhan tak bagi kepada semua orang. Dia hanya bagi kepada orang. Dia dah tahu orang ni memang layak dapat. Yang layak dapat. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dia masuk siapa yang kita rahmatnya, ini rahmatnya yang dimaksudkan. Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Itu maksud hidayah yang kita bincang ni. So, sama juga kita kena bezakan dua jenis hidayah. Hidayah irsyad, yang ni semua orang dapat. Yang tak dapat, dia tidak mukallaf, tidak disuruh, tidak dilarang. Tak masuk dalam kategori mukallaf tadi, tak ada isu. Kan? Yang jadi isu adalah majoriti manusia yang mukallaf. So siapa yang mukallaf, yang aqilun, balighun, maka Allah Ta'ala telah bagi kepada dia hidayah irsyad. Allah bagi dia mata untuk melihat, pendengaran untuk mendengar,
hati, jantung untuk berfikir padanya akal. Dan Allah telah hantar Rasul. Kita boleh baca Al-Quran. Dan kalau kita tak faham Quran, kita boleh belajar bahasa Arab. Kita boleh buka tafsir. Kita boleh cari kitab-kitab ulama, syarah-syarah ulama. Kita boleh buka YouTube untuk dapat tahu. Kita boleh scroll FB Live untuk ikuti daurah dalam talian. Dan seterusnya. So yang ni, hidayah ni siapa bagi? Tuhan bagi. Ini takdir tak? Takdir. Takdir. So kita boleh buka FB Live, daurah dalam talian, tentang ilmu akidah, tentang ilmu fiqh. Kita boleh belajar Google Hangout, Zoom, macam-macam. Dan kita juga boleh guna hidayah, irsyad yang Tuhan bagi kepada kita, kudrah, iradah yang Tuhan ciptakan mata, telinga dan juga tangan kaki kita ini untuk scroll muzik, scroll TikTok, scroll apa lagi. Dua-dua sama, tak ada beza. Kita ada kemampuan untuk kedua-duanya. Kita boleh memilih. Itu Tuhan cipta, kita boleh memilih. Dan apa pun kita pilih, sama ada A atau B, ia adalah dalam takdir Allah. Allah telah tahu. Allah lah yang telah menetapkan. Allah yang tetapkan, kata kita boleh buat dua-dua itu. Dan dia tahu mana satu kita akan pilih. Walaupun kita sendiri tak tahu kita nak, masa kita buka FB tu, kita sendiri tak tahu aku nak buka apa nak. Kan? Scroll tersangkut dekat video muzik menari. Jadi kita pun layan. Walaupun kita tahu ni salah ni, berdosa ni, tapi tak apalah, syok. Boring lah, duduk PKP ni dah 20 hari lebih lah. Kan? Nak hilangkan boring. Kan? Padahal tahu benda tu salah. Ada orang lain, dia lintas juga. Kawan kita seorang lagi, lintas video yang sama. Dia kata ni haram, dia scroll lagi. Cari video daurah dalam talian. Dia pun follow daurah, ngaji. So, Tuhan salah ke? Tuhan tak salah. Kan? Dan kedua-duanya takdir. Sebelum dia dengan kawan dia ni tahu dia nak scroll apa, Allah Ta'ala telah tahu semenjak azali lagi. So itu yang Tuhan tulis. Bukan Tuhan tulis itu kita kena ikut. Tak, Tuhan tulis itu apa yang dia tahu kita akan buat. Itu kena faham. Tuhan tulis itu yang dia tahu apa yang kita akan buat. Bukan kita buat apa yang Tuhan tulis. Sebab tu umpamanya kita kata, satu cikgu dia tengok anak murid dia. 20 orang anak murid, 10 orang ni rajin main kelas, 10 orang lagi rajin ponting kelas. Cikgu dia pun hantar laporan kepada pengetua, saya yakin 10 orang anak murid saya senang nama ni, dia pun ni akan lulus dan cemerlang. 10 orang lagi ni saya anggap dia pun gagal. Maka datang periksa, betul lah 10 orang yang ni berjaya, 10 gagal. Bolehkah 10 orang yang gagal ni mereka kata dekat cikgu, tu lah siapa sebab cikgu tulis laporan kat pengetua kami gagal? Tak. Cikgu bukan tulis laporan itu, bukan kamu gagal, bukan sebab cikgu tulis laporan kamu gagal. Cikgu tulis laporan kamu gagal sebab cikgu dah boleh agak berdasarkan perangai dan perbuatan kamu akan gagal. Itu cikgu boleh agak. Allah Ta'ala pencipta, maha mengetahui. Itu point dia kita kena faham. Tak. So sesiapa yang Allah Ta'ala yang menggunakan jalan kudrat iradat yang Tuhan bagi untuk mencari redha Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan cinta kepadanya. Kan? Tidak ada dalam hadis tadi kita baca hadis kursi, Tuhan kata tak ada dah benda yang lebih aku cintai untuk hamba-Ku mendekatkan diri mereka kepadaku selain daripada apa yang aku fardukan. Dan sentiasalah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehinggalah aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku tangannya yang dengannya dia memukul, pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, kakinya yang dengannya dia berjalan. Itu maksud dapat hidayah, taufik. Maksudnya setelah kita berusaha mengikut redha Allah Ta'ala, Allah pun redha kepada kita, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka kita akan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Allah akan jaga, Allah pelihara kita. Sebab tu kata Umar bin Khattab, فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا نَصَرَهُ. Bila Allah cintakan seseorang hamba, dia bantu, dia bimbing. Ni hidayah, taufik. وَإِذَا أَبْغَضَهُ خَذَلَهُ. Dan bila Allah murka, Allah benci seseorang, maka Allah
tinggalkan dia, biarkan dia pada dirinya. Yang ni pula kita kena datang masalah idlal. Apa makna idlal? Penyesatan. Allah Ta'ala kata, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insana innahu kana zaluman jahula. Tuhan sifatkan manusia ni zaluman jahula. Kita ni Tuhan ciptakan, betul, Tuhan ciptakan kita tadi boleh buat taat dan boleh buat maksiat. Dan dalam masa yang sama, Allah Ta'ala jadikan bagi taat ini adalah dia punya vitamin, kekuatan tambahan. Apa dia kekuatan tambahan? Itulah doa. Kita minta doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ihdina siratal mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bila dengar azan, sallu fi buyutikum. Semua orang boleh sebut la hawla wa la quwwata illa billah. Tak ada orang yang lidah dia tak mampu sebut la hawla wa la quwwata illa billah. Tapi ada orang memang dia nak solat, dia dengar dia sebut. Ada orang dia malas solat. Dia kata tak apalah, sat lagi lah semayang. Ataupun tak terlintas nak semayang. Kalau yang niat nak sat lagi nak semayang tu kira bagus lah. Tapi ada orang yang memang tak apa, tengok kalau rajin semayang lagi semayang, kalau tak rajin tak apa. Kan? Dia pun tak ambil kisah azan. Dia dengar azan pun dia masih dengan kelekaan dia, masih dengan pekerjaan dia. Kan? So orang yang tidak menggunakan hidayah irsyad, tidak menggunakan iradat yang Tuhan bagi kepada dia untuk ketaatan kepada Allah, fa amma man bakhila wastaghna, bahkan dia gunakan kudrat dan iradat yang Tuhan bagi itu untuk ke arah kejahatan, penyelewengan, dosa dan maksiat. Apa yang Tuhan buat? Fasanuyassiruhu lil usra. Tuhan mudahkan dia ke arah itu juga. Tuhan biarkan diri dia kepada dirinya sendiri. Sebab itulah dia, maksud dhalal ialah Tuhan biarkan kita pada diri kita sendiri. Kita ni makhluk. Yang datang daripada kita ni semua yang buruk-buruk. Kalau kita dibiarkan oleh Allah Ta'ala pada diri kita sendiri, maka hasilnya adalah buruk. Buruk padanya. Sebab kita ini walaupun ada akal, tapi kita ada syahwat. Dan syahwat selalu mengatasi akal. Syahwat selalu mengatasi akal. Orang yang ada kencing manis, tengok ada kek depan mata dia, dia tahu. Tapi setan akan bisikkan was-was. Dia kata, alah kan nak mati, mati juga. Pasal apa? Syahwat nak makan manis-manis. Walaupun dia tahu dia akan mudarat diri dia dan sebagainya. Kan? Dah tahu dah lah ni ada COVID-19, wabak. Kan? Pandemik lagi. Jaihah. Kan? Tapi pasal syahwat. Nak melepak juga dengan kawan. Nak berjalan juga. Dia kata, setan pun bisik dekat dia was-was. Kalau nak mati, mati juga. Kan? Padahal itu semua syahwat. Syahwat. Kan? So, jikalau dia tak ikut petunjuk Allah, dibiarkan kepada syahwat dirinya sendiri, maka dia akan hanyut dan sesat. Itu maksud idlal. Itu maksud idlal. Maka bila dia dah pilih untuk tidak mengikuti perintah Allah, maka Allah akan biarkan dia pada dirinya sendiri dan Allah akan biarkan syaitan datang berpusu-pusu kepadanya untuk menyelewengkannya. Lepas tu Allah Ta'ala kata, sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan daripada ayat-ayatku mereka yang takabur daripada kebenaran. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna. Tuhan akan palingkan. Tuhan palingkan dia. Walaupun dia dengar tapi dia tak ambil faham. Sebab tu Allah Ta'ala kata, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit daripada kalangan kamu yang syukur, sedikit daripada kalangan kamu yang guna kurnia nikmat aku ciptakan kepada kamu, mata, telinga dan akal, untuk kamu syukur. Kamu gunakan nikmat yang aku bagi kepada kamu ini untuk derhaka kepada aku. Untuk derhaka kepada aku. Tapi macam mana kita boleh derhaka kepada Allah? Memang Allah izinkan. Pasal apa Allah izinkan? Pasal Allah nak kita yang buktikan cinta kita kepada Allah. Allah tak nak kita
dipaksa. Sebab itulah kita layak mendapat pahala atas amal taat kita, dan kita layak mendapat azab atas dosa kita. Nah, orang yang buat taat, walaupun betul lah yang ciptakan kepada kudrat iradah, yang bimbing dia untuk berterusan di atas taatnya adalah Allah Ta'ala, tapi mereka ni orang yang bersyukur daripada awal. Dia gunakan kudrah dan iradah yang Tuhan cipta pada dia itu untuk mengkehendaki yang baik-baik. Kan? Maka Tuhan bagi ganjaran kepada dia. Apa ganjaran dia? Hidayah itu taufiq. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu maksud. Dan orang yang sesat itu bukanlah kerana Tuhan nak sesat daripada awal. Sesat itu ialah balasan atas dosanya sendiri yang tidak menggunakan, yang meninggalkan, yang berpaling, yang tak ambil peduli dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Fabima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Allah Ta'ala kata, disebabkan mereka yang telah ingkar janji, fabima naqdihim mithaqahum, janji mereka, kami laknat mereka, kami jadikan hati mereka keras, mereka ubah kalimat-kalimat daripada tempatnya. Orang Yahudi, Tuhan cerita. Sama lah. Disebabkan kita buat dosa, Tuhan sesatkan kita lagi. Na'udzubillah min zalik. Bila kita bertaubat, Tuhan bimbing kita ke arah hidayah. Dan seterusnya. Itu maksud perkataan Umar bin Khattab. Dia minta doa jadikan hambanya yang dibantu. Macam mana hamba yang dibantu itu? Al-amilina bi ta'atihi. Hamba yang Tuhan akan bantu, yang Tuhan akan cinta itu hamba yang beramal dengan ketaatan Allah Ta'ala. Hamba yang memang dah guna kudrat iradat yang Tuhan bagi itu untuk buat taat kepada Allah Ta'ala. Itulah dia. Orang yang Allah Ta'ala akan bagi hidayah taufiq. Dia selesailah masalah. Tidaklah ada kontradik apa pun. Ada. فإذا وصل كتابي هذا إليك فادعهم وأوعز إليهم وانههم عن المعاودة بالخوض في أمر قد أحكمه الله عز وجل وفرغ منه. Apabila sampai kepada kamu kitabku ini, suratku ini, maka serulah mereka kepada kebenaran dan beritahu kepada mereka supaya jangan buat perkara tersebut, dan laranglah mereka daripada berterusan kembali bercakap dalam perkara yang telah Allah Ta'ala telah selesaikan, dan Allah telah settlekan benda ni. Masalah qada dan qadar ni, janganlah kamu duk pergi cakap-cakap cerita lagi. Pasal apa? Benda dah selesai. Tuhan dah habaq dalam Quran, dalam sunnah, ikut saja. Dan dianya perkara yang telah selesai, Tuhan telah tentukan dalam Al-Lawhil Mahfuz. Wa'lam anna awwala ma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala al-qalama faqala lahu ijri. Ketahuilah bahawasanya sejurus saja Allah Ta'ala menciptakan qalam, pena. Allah Ta'ala kata, tulislah. Fajaral qalamu bimakan wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka qalam telah menulis apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Nabi kata jaffatil qalam wa tuwiyatis suhuf. Telah keringlah pena dan telah dilipatlah buku catatan. Faqad faragha Allah azza wa jalla minas sa'adati wasyaqa'i ala ibadihi. Allah telah selesai menetapkan siapakah yang berbahagia yang ahli syurga dan siapa yang celaka yang ahli neraka daripada kalangan hamba-hambanya. Ini semua benar telah selesai. Tuhan dah tetapkan, tetapi kita kata kita kena faham. Tetap dengan konsep yang kita sebut, tetap dari situ Tuhan telah mengetahui. Bukan kita dipaksa. Kita tak dipaksa oleh Allah Ta'ala. Tuhan tak paksa. Tuhan tak perlu paksa. Dia Al-Jabbar. Dia boleh mencipta hamba-hambanya untuk mengikut kehendaknya tanpa perlu siapa paksa. Tayyib. Syubhat terakhir pada yang kita nak bincang daurah kita. Kenapa benda buruk dalam alam? Mesti apa? Tuhan tak cipta je kita semua ni taat, cipta neraka. Persoalan ni kita kata yang pertama, kamu tak layak tanya. Soalan ni tak boleh tanya. Pasal apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya Allah berkenaan apa yang dia buat. Makhluk yang akan ditanya. Pasal apa tak boleh tanya Tuhan? Tak boleh petikai Tuhan. Dua perkara. Pertama, Tuhan hakim, berhikmah. So, dia tak zalim. Sesiapa yang buat satu benda dengan hikmah, kita tak boleh persoal dia. Tak boleh petikai sebab benda tu betul. Dia buat tu memang dah layak. Dia tak sesatkan melainkan orang yang layak.
dia tak beri petunjuk melainkan kepada orang yang layak. So pasal apa kita nak petikai? Yang kedua, kerana Allah Rabbul Alamin, pemilik. Kita masuk rumah orang, kita tak boleh petikai. Lah, awak rumah buat warna lagu ni. Awak sofa tak depan ni. Awak tandas buat ujung tu. Awak buat bilik banyak ni saja. Awak beli kapet jenama ni. Awak beli beras jenama ni. Kita mana boleh. Dia tuan rumah. Rumah dia. Selagi mana rumah dia itu dia buat mengikut hikmah. Kan? Kita tak boleh petikai. Tak boleh petikai. So Allah Ta'ala adalah Tuan alam ini. Dan apa yang dia buat, dia susun atur dalam alam ini mengikut hikmah. So sebab itu kita tak boleh tanya. Sebab itulah qadar ni rahsia Allah Ta'ala. Kita tak boleh persoal Allah Ta'ala dari sudut itu. Dari sudut kenapa mesti ada orang kafir, orang mukmin, pasal apa tak ada mukmin saja? Pasal apa mesti ada juga neraka, pasal tak ada syurga saja? Yang ni tak boleh tanya. Lima kenapa tak boleh tanya. Pasal apa? Pasal kita makhluk. Dan alam ni Allah Ta'ala Tuan dia. Dan dia hakim. So macam mana kita tak boleh dipersoalkan pada tindak tanduk kita, pada barang kita, pada rumah kita, pada diri kita. Lah awak ustaz hari ni pakai baju warna purple. Awak ustaz tak pakai baju, tak boleh tanya. Badan saya, baju saya. Dan tak ada isu pun. Tak ada larangan pun pakai baju macam ni. So tak boleh. Apa yang kita buat pada diri kita, barang kita, orang tak boleh petikai. Macam mana kita nak pergi petikai kepada Allah Ta'ala Tuan, pemilik Rabbul Alamin. Dan dia pula Al-Hakim yang maha bijaksana. Manusia ni, mana pun cerdik dia mesti ada kekurangan, ada loophole yang boleh kita petikai, yang boleh kita kritik. Tapi tak rasional kalau kita nak kritik semua benda yang orang buat. So dengan Allah Ta'ala tidak ada wajah sama sekali untuk membenarkan kita nak pergi petikai, persoal kenapa ada benda buruk dalam alam. So ala kulli hal, kita kata, dan kalau kita nak bahas isu masalah syar ni, ada banyak perbincangannya dan banyak jawapan-jawapan yang kita boleh jawab, tapi kita jawab secara ringkas. Kita nak habiskan risalah ni sebab kita pun dah ambil masa lebih sampai 2 jam dah. فانههم عن الخوض فيما كانوا يخوضون فيه من أمر قد فرغ الله عز وجل منه. Maka laranglah mereka daripada menceburkan lisan dan diri mereka dalam perkara yang mereka duk buat itu, dalam perkara yang Allah telah pun selesai daripadanya. Wa murhum bil ishtighali bi tilawati kitabillah azza wa jalla. Dan suruhlah mereka menyibukkan diri mereka membaca kitab Allah azza wa jalla. Pasal apa? Punca hak sesat tadi, depa ni pasal pergi ikut falsafah, pergi fikir sendiri. Kalau mereka sibuk tengok jawapan-jawapan yang Tuhan dah sedia dalam Quran. Sebab Quran inilah kitabul ijabah. Kitab yang menjawab persoalan kehidupan kita. Persoalan wujud. As'ilatul wujud. Persoalan-persoalan tentang existence kita ini, semua dijawab oleh Quran. Oleh sunnah Nabi. Bukan oleh akal kita. Jadi kalau kamu duk fikir sendiri tak ikut panduan Quran, memang sesat. Fa inna Allah Ta'ala yaktubu liman talal Qur'ana bi kulli harfin ashra hasanatin. Kerana Allah memberikan ganjaran, menuliskan ganjaran bagi orang yang baca Quran, setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Amma inni la aqulu alif lam mim walakin yuktabu lahu bil alifi 10 wa bil lam 10 wa bil mim 10. Tapi aku tak kata alif lam mim satu huruf, tetapi ditulis baginya alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Falishtighalu bihadha alladhi bayyana Allah fadlahu anfa'u lahum wa a'wadu 'alaihim fi dunya wa akhiratihim min al-khawd fi amrin qad faragha Allah tabaraka wa ta'ala minhu wa ahkamah. Maka menyibukkan diri dengan perkara ini lebih baik bagi mereka untuk urusan dunia dan akhirat mereka daripada mereka menceburkan dalam perkara yang Allah telah selesai daripada urusannya. Telah pun sudah habis, telah pun menetapkan segala takdir alam ini. So kamu nak pergi sibuk-sibuk petikai buat apa? Kamu sibukkan diri kamu dengan Tuhan suruh yang Tuhan dah bagi kemampuan kepada kamu untuk buat. Tak ada siapa pun yang boleh kata, ya Allah, saya tak mampu nak baca Quran. Mana boleh Tuhan bagi alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafataini wa hadainahu najdain. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Tuhan dah tunjuk jalan, Tuhan dah buka jalan, Tuhan dah bagi, Tuhan telah ciptakan manusia ini dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan kehendak. Jadi sebab itulah semua perbuatan kita ni makhluk Allah. Sama ada baik atau buruk. Kok mana pun kalau satu orang mencuri, dia mencuri itu dengan kudrat, iradat yang Tuhan cipta pada dia. Dan dia
berlaku dengan pengetahuan Allah, dengan izin Allah. Tapi Allah Ta'ala izin itu dengan keadilan. Memang layaklah dia dihukum dengan mencuri pasal dia tak mau tadabbur ayat-ayat Allah. Dia tak mau kawal nafsu dia. Nampak tak? Itu poin kita di situ. So kita kata sebenarnya inilah poin yang kita nak sampaikan dalam masalah takdir ini. Walaupun sebenarnya poin Ibnu Mandah bawa risalah ini dalam adalah poin dekat sini nombor 7 ni. Pasal nak jawab kata sebenarnya alif lam mim 3 huruf. Dan sebab dengan kata Al-Quran ini terdiri daripada huruf. Bahawa Allah Ta'ala bercakap dengan suara dan huruf. Itu maksud asal. Risalah Umar bin Khattab ini diriwayatkan oleh Ibnu Mandah. Tapi ala kulli hal kita ambil dari satu sisi takdir. Sebab itu asal. Itu pula asal. Surat ini ditulis pasal cerita pasal takdir. Tapi sebab Ibnu Mandah meriwayatkan surat ini kerana poin yang ketujuh ini. Itulah sebab cerita pasal dan ini benda ni datang dalam hadis. Demikian juga perkataan Umar bin Khattab tadi bahawa kalam telah pun menulis segala apa yang Allah letakkan. Itu juga datang dalam hadis Nabi SAW. Adalah ma'ruf. So tidaklah perlu kita panjang-panjangkan lagi. So inilah dia apa yang dapat kita bincangkan berkenaan dengan persoalan qada dan qadar.